Hey, what's up you guys, welcome to my video. Hari ni aku nak kongsikan dengan korang satu komen daripada seseorang ni. Bukan komen negatif, cuma nak berkongsi cerita lah. Daripada komen siapa ni? Apa ni? Baru-baru ni ada pergi center, settlekan urusan line. Dapatlah offer daripada customer service diorang plan-plan sekarang. Oh, diorang kongsi plan-plan terbaru lah. Dari yang mahal sampai lah murah. Bila tanya pasal FUP, masing-masing terpinga-pinga, seolah-olah tak tahu. Adakah customer service diorang tak didedahkan mengenai term and condition sesuatu servis tersebut? Jadi komen ni lebih kepada menunjukkan di mana pengalaman dia pergi ke customer service, tapi pekerja customer service tu sendiri tak tahu tentang FUP. Jadi ini dia sedikit perkongsian aku dan pengalaman aku. Check it out. Okay guys, pengalaman aku dahulunya, aku tak pernah kerja dekat customer service, tak pernah kerja dekat center. Tapi apa yang kita boleh simpulkan adalah kemungkinan besar engkau datang ke satu center di mana pekerja yang baru. Kita kena tahu guys, ada satu golongan ni yang mempunyai modal. Dia jenis ada duit, dia boleh run bisnes apa-apa sekalipun dia nak. Tapi bila dia run satu bisnes tu, dia run dalam keadaan zero. Dia tak tahu banyak benda dan dia mampu untuk hire pekerja sampai 3-4 orang. Dia mampu bayar, dan bos kepada bisnes tersebut tak provide apa-apa orang kata training ataupun pengetahuan yang sepatutnya ada pada seorang pekerja dalam syarikat telco. Lebih tepat lagi dalam center telco tu lah. Aku pernah melalui satu pengalaman ni, tapi bukan pada telco lah, ianya pada device ataupun gadget smartphone, di mana seorang pekerja ni dibayar gaji dan sebenarnya dia kerja dalam keadaan tidak tahu apa-apa tentang gadget, tidak tahu tentang handphone. Handphone tu dia tahulah guna, tapi knowledge tentang handphone agak memang cloud. Tapi apa yang ada pada dia adalah skill dia bercakap dan mempromosikan produk tu. Waktu tu aku cuba monitor, aku tengok je lah dia buat kerja kan, tapi aku duduk jauh sikit. Kebetulan aku yang handle kedai tu. Dia tak tahu apa-apa, tapi dia mampu cakap dalam keadaan meyakinkan, sehingga customer boleh yakin dengan apa yang dia cakap. Dia cakap ini barang bagus lah, apalah semua. Ada satu nilai dekat situ di mana aku nampak dia ni ada value untuk meyakinkan orang dalam keadaan dia tak tahu apa-apa tentang device tersebut, tentang phone tersebut. Dan luckily yang buat nasib baiknya lagi adalah orang yang cuba tanya tentang smartphone tu lagilah tak tahu apa-apa. Benda-benda macam ni sebenarnya banyak juga berlaku dekat mana-mana kedai handphone. Tapi ianya satu langkah yang bahaya, disebabkan mungkin customer yang datang tu tak tahu apa-apa, bolehlah dia buat macam tu. Tapi dapat customer yang tahu tentang gadget, tahu tentang smartphone, kau bercerita macam-macam, bergebang macam-macam, memang kuat kena ban dengan customer tu. Dalam komen tadi tu, kemungkinan besar dia merupakan pekerja yang tak ada knowledge tapi ada kualiti dalam promotion, dalam bidang sales dan marketing. Dia mampu tarik customer. Selain tu, dia mungkin nak tahu tentang ilmu-ilmu telco tu, tapi dia mempunyai seorang bos yang tak mementingkan training dalam bisnes yang dijalankan tu. Benda ni ada. Lagi kalau orang banyak duit, dia buka kedai, dia tak tahu apa-apa, dia sapu je. Aku jumpa orang-orang macam ni. Dan kemungkinan besar ada lagi satu sebab di mana kemungkinan memang tauke atau bos kedai tu dia tak bagi satu training yang perfect. Dia cuma nak satu pekerja yang datang bekerja dengan sendirinya dan cuba study secara sendiri. Maksudnya cari pengalaman tu, jumpa masalah dulu, dan dia akan jumpa satu penyelesaian dan dia akan belajar sesuatu benda baru. Ada situasi macam tu. Aku tak tahulah korang faham ke tak apa aku cakap. Kadang-kadang aku ni terbalik juga cakapnya. Tapi benda tu agak keterlaluan, di mana dalam komen tu cakap hal tentang FUP membuatkan pekerja tu terpinga-pinga, tak tahu apa-apa. Dia boleh blur lah. Senang cakap, kita cakap dia blur tentang FUP. Benda ni tak patut. Kalau ada macam tu, aku tak tahulah benda ni boleh di-report atau tak. Okay, FUP tu sebenarnya benda tu penting. Kalau kau jual SIM card, kau kena tahu 100% tentang FUP ni, pergerakan FUP ni macam mana. Sebab benda tu dah lah tak telus. Ni lagi-lagi pula kita datang tempat yang dipanggil center, customer service center. Walaupun bukan customer service dalam HQ, tapi dia still ada fungsi customer service dekat situ kan, center. Sebab tu dipanggil center, Maxi Center, Celcom Center, Digi Center. Orang-orang yang ada dalam tu patutnya mahir tentang plan-plan dan
produk-produk yang dijual. Jadi untuk FUP ni sebagai contoh lah, kalau korang ada masalah macam tadi kan, macam dalam komen korang pergi ke satu center, korang nasihat sikit lah dengan budak-budak tu. Korang kena tahu FUP ni, korang jual benda macam ni, FUP ni dah lah tak telus. Lagi korang macam bersubahat dengan company nak menipu orang satu Malaysia. Walaupun nampak macam tak tipu, tapi kita still, aku boleh berani cakap lah, semua orang yang mengguna akan ada rasa tertipu. Walaupun sebenarnya benda tu bukan menipu, dia hanya sekadar trik. Tak tahulah, bagi aku ianya memang menipu. Jadi tu je yang kita boleh buat. Mungkin kita bagi tahu, cakap dengan bos kedai tu, tolonglah faham FUP, bagi tahu, cerita dekat orang, jangan diam je. Kalau nak diam, tak nak cerita, sudah. Tapi at least ada customer yang tanya, boleh jawab, boleh bagi tahu. FUP ni agak sensitif kalau kita nak cerita. Paling teruk lah, paling teruk kita boleh cakap adalah bila kita tanya, dia tahu FUP tu berapa. Jangan sampai tak tahu. Jadi itu je apa yang aku nak bagi tahu tentang komen tu. Salah satu jawapan akulah. Dan satu nasihat akulah, you guys. Antara you guys sekarang ni kan, mungkin you guys nak bekerja dengan mendapatkan satu pendapatan yang orang kata duit tepi ataupun pendapatan sampingan dengan SIM card ni. Tolong belajar tentang SIM card tu. Belajar tentang SIM card, plan tu, harga dia berbaloi ke tak. Dan korang kena belajar semua musuh-musuh korang. Maksud musuh tu janganlah jahat sangat, okay? Macam kalau korang jual Maxis, musuh plan tu daripada Celcom. Celcom ada juga plan macam tu. Korang kena belajar, kena study tentang line Celcom tu, plan Celcom tu. Bukan semata buta-buta korang tahu plan tu, korang cerita, dah habis kat situ. Nanti you guys yang susah, sebab kalau ada golongan-golongan customer yang korang nak grab tapi tahu tentang telco, nanti korang kena condemn baliknya. Sakit baik kena condemn kat situ. Jadi at least ada pengetahuan telco ni. Kalau korang nak jual SIM card, korang tahu telco korang tu, korang faham telco lain, kenal plan-plan daripada syarikat lain, sekurang-kurangnya dapat membantu korang untuk bercakap dengan lebih, orang kata, confident. Very confident. Macam aku cakap sekarang ni, entah confident ke tak. Korang nampak aku confident ke tak? Ke aku cakap macam gagap-gagap, sangkut-sangkut, cakap pun macam ada yang tak kena kat brother ni, ada something fishy. Korang nampak aku kekok ke cakap dengan confident? Korang nilai sendirilah. Kalau korang cakap aku tak confident, itu pendapat korang lah. Tapi apa yang aku rasa sekarang ni, aku tengah memang confident habis nak cakap ni. Okay, yang penting aku bukan datang dari Cerantut. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.